Akmal Saleh. Nama yang semakin kerap menjadi tajuk utama, bukan karena beliau seorang menteri ataupun perdana menteri, tetapi karena tindakan dan kenyataan beliau yang penuh dengan kontroversi. Ramai kata dia berani, ada juga yang kata dia agak keterlaluan. Jadi, dalam video kali ini kita ingin bongkar ataupun kita ingin ulaskan satu artikel yang ditulis oleh Clement Stanley, seorang pembaca FMT yang memberi pandangan agak tajam tentang figura muda UMNO ini. Percayalah, Anda tidak mau skip video ini sebab pendedahannya cukup pedas. Salam sejahtera semua dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Artikel itu bermula dengan satu pujian yang sebenarnya berlapik sinis. Clement Stanley menulis, negara ini kononnya memerlukan lebih ramai orang seperti Dr. Akmal Saleh. Kenapa? Sebab menurutnya Akmal nampaknya ada kuasa yang luar biasa, sampai boleh mengeluarkan ultimatum kepada Jabatan Peguam Negara untuk mengambil tindakan terhadap seorang lelaki yang mengibarkan jalur gemilang secara terbalik. Bayangkan, dalam sejarah politik Malaysia tidak pernah pun Perdana Menteri yang berani memberikan arahan direct macam tu kepada AGC. Tetapi Akmal dengan penuh yakin beliau buat. Disinilah kontroversinya. Bila seorang ketua pemuda parti politik boleh kelihatan melangkaui prinsip asas pengasingan kuasa, eksekutif, legislatif, dan juga kehakiman, ini bukan sekadar proaktif, tetapi sudah menjadi isu besar tentang campur tangan politik. Stanley menyindir lagi dengan menulis, tindakan sebegitu wajar diberi ganjaran dalam PRU akan datang. Ganjaran di sini bukan bermaksud naik pangkat, tetapi mungkin penolakan dari rakyat sendiri. Tambahan pula, Stanley mengingatkan bahwa seorang bekas timbalan menteri pernah menyebut Akmal seakan menikmati immunity. Jadi kalau benar beliau kebal, kenapa tidak menggunakan kuasa luar biasa itu untuk mendesak AGC mengambil tindakan terhadap isu-isu jauh lebih besar yang masih lagi tergantung. Contohnya skandal besar, rasuah mega, ketirisan proyek awam. Semua ini menunggu suara lantang seperti beliau. Tetapi peliknya, fokus lebih banyak kepada isu kecil yang hanya mencuri perhatian seketika di media sosial. Kita jangan lupa kes bendera Malaysia yang salah cetak dalam laporan analisis SPM 2024. Kononnya terdapat jalur gemilang dengan hanya 2 bintang dan 8 jalur. Ia satu kesilapan yang memalukan dan menurut laporan, KPM bertindak memindahkan beberapa pegawai lembaga peperiksaan. Tetapi persoalannya, cukupkah sekadar tukar tempat kerja pegawai? Di sini lagi Stanley menyindir lagi. Katanya Akmal sepatutnya mengeluarkan ultimatum agar hukuman lebih berat dijatuhkan karena ia menyentuh maruah negara. Kalau bendera terbalik dianggap hinaan, apa pula beza dengan bendera yang dicetak salah? Dan tidak habis di situ. Stanley turut mengingatkan insiden di mana Akmal menegur seorang warga emas Cina dengan panggilan Apek. Isu ini hangat sebab ia dilihat sebagai kurang sopan, bahkan membawa sentimen perkauman. Stanley menulis, kalau pihak berkuasa tidak mampu menghukum, biarlah rakyat sendiri yang menghukum melalui undi. Maksudnya mudah, jangan sokong mana-mana parti yang ada kaitannya dengan Akmal. Slogan politik lama yang pernah berbunyi, a vote for X party is a vote for X leader. Nah, kamu paham juga kan? Kini perkara itu ataupun slogan itu boleh diubah menjadi a vote for UMNO is a vote for Akmal. Nah, sekarang mari kita gali sedikit latar belakang. Akmal Saleh bukan asing dengan kontroversi. Beliau sering dilihat sebagai walod muda UMNO yang suka melawan arus. Ingat lagi kah isu boikot Kekemat? Akmal lantang mendesak supaya premis itu dipulaukan selepas isu cetakan Stokin Kalimah. Meskipun syarikat sudah memohon maaf, isu itu meleret panjang, mencetuskan perdebatan tentang sensitiviti agama,
kebebasan perniagaan, malah mengundang campur tangan pihak berkuasa. Ramai menuduh Akmal sengaja menggunakan isu tersebut untuk political mileage. Sedangkan yang menjadi mangsa adalah pekerja bawahan dan peniaga kecil yang hilang mata pencarian. Disinilah kita nampak satu pola. Akmal suka menggunakan pendekatan konfrontasi, ultimatum, dan kecaman terbuka. Ia membuatkan beliau disukai sesetengah kelompok kerana dilihat berani bersuara, tetapi dalam masa yang sama dianggap merugikan negara sebab menambahkan polarisasi kaum dan melemahkan prinsip demokrasi. Persoalan kontroversi yang perlu kita bincangkan bersama pada video kali ini ialah, adakah Malaysia benar-benar perlukan pemimpin seperti Akmal? Atau sebenarnya kita sedang terjerumus dalam politik gaya baru yang penuh dengan drama, ugutan politik, dan populisme murahan? Bayangkan kalau setiap isu kecil pun dijadikan bahan ultimatum. Kemana hala tuju negara ini sebenarnya? Lebih serius lagi, adakah tindakan seperti ini memberi ruang kepada politik perkauman untuk terus berakar umbi, sedangkan rakyat sepatutnya bersatu dalam menghadapi cabaran ekonomi, pendidikan, dan juga pembangunan negara? Mari kita tengok satu lagi sisi. Jika rakyat memang menghukum parti kerana kelakuan seorang pemimpin, ini bukanlah benda yang baru. Dalam PRU sebelum ini pun banyak parti yang jatuh hanya kerana seorang dua pemimpin mereka mencetuskan kontroversi besar. Tapi kalau sebaliknya, rakyat melihat gaya keras Akmal ini sebagai simbol ketegasan Melayu Islam. Malah UMNO mungkin akan terus mengangkat beliau sebagai ikon baru. Adakah itu risiko yang UMNO sanggup tanggung? Saya ingin lontarkan satu soalan yang benar-benar mencuit minda Anda semua. Kalau Akmal Saleh ini satu hari nanti jadi menteri, malah mungkin timbalan Perdana Menteri ataupun Perdana Menteri, adakah kita yakin gaya politik ultimatum dan kecaman ini sesuai untuk mentadbir negara majmuk seperti Malaysia? Atau adakah kita akan lihat lebih banyak krisis, lebih banyak ketegangan kaum, dan lebih banyak institusi negara yang terhakis kuasanya akibat campur tangan politik? Jangan salah faham, bukan semua tindakan Akmal itu salah. Ada kalanya ketegasan pemimpin muda diperlukan untuk menggoncangkan sistem lama yang lembab. Tetapi kalau ketegasan itu bercampur dengan populisme dan sindiran berbaur perkauman, ia boleh menjadi senjata makan tuan. Itu yang Stanley cuba sampaikan. Dr. Akmal Saleh bukan semata-mata simbol keberanian, beliau juga boleh menjadi liability yang besar kepada parti dan juga negara. Jadi disinilah saya ingin mengajak Anda semua untuk fikir dalam-dalam. Adakah Akmal Saleh ini seorang pemimpin masa depan yang kita perlukan ataupun sekadar hero sementara yang akan menjermuskan negara ke dalam politik penuh drama dan perpecahan? Adakah tindakan lantangnya benar-benar mewakili suara rakyat ataupun hanya gimmick untuk menaikkan nama sendiri dalam arena politik yang semakin sengit? Anda bayangkan, setiap kali ada kontroversi kecil, keluar satu ultimatum. Kalau itu yang berlaku, maka politik Malaysia akan jadi medan ugut-mengugut dan bukannya pentas membina masa depan rakyat. Dan kalau rakyat tidak bijak menilai, mungkin kita sendiri yang akan terperangkap. Inilah masanya untuk kita buka mata. Clement Stanley, penulis artikel ini, tutup dengan sindiran yang halus. Kalau nak tahu sama ada heroik Akmal ini membawa berkat atau bala, tunggulah pilihan raya umum. Kerana di hujungnya, rakyat yang akan menentukan sama ada Akmal adalah aset ataupun liability besar kepada UMNO dan juga negara. Jadi, kawan-kawan, saya ingin tanya kepada Anda semua. Adakah Anda rasa gaya politik Akmal ini satu bentuk keberanian yang patut dihargai atau sebenarnya satu ancaman kepada demokrasi dan juga keharmonian Malaysia?
Tinggalkan pandangan Anda di ruangan komen, sebab perbincangan ini memang kita kena hadam bersama. Alright, sampai di sini dahulu untuk kali ini. Kalau Anda rasa konten ini membuka mata, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini Current Sphere MY. Kita akan terus bongkar isu-isu panas macam ini tanpa tapis, tanpa takut, dan tanpa gentar. Ingat, politik Malaysia penuh drama. Tapi tugas kita ialah jangan jadi penonton bisu. Kita jumpa lagi di dalam video yang seterusnya. Salam sejahtera semua, salam reformasi, salam perjuangan. Sekian, terima kasih.